Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Kami dari IPJ Kampus Ipoh akan membentangkan KPPB bagi kursus PIMK 3052 Seni dalam Pendidikan dan EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran. Kami merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2021 semester 3 tahun 1. Pensyarah pembimbing bagi KPPB PIMK 3052 dan EDUP 3033 ialah Puan Rafiza binti Muhammad Saleh dan Puan Nurasihan binti Muhammad Bakri dan kami daripada Jabatan Pengajian Islam dan Moral. Sebelum membentangkan KPPB ini, dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Amira Nazira binti Jalil, saya iaitu Syirata Fatina binti Jusni, Ayuni Najwa binti Azman, Nur Dalida Zakira binti Zainul dan juga Najibah Abdah binti Ahmad Syahrir. Hadirin sekalian, antara isi kandungan yang akan dibentangkan pada hari ini adalah berkisarkan tentang proses merungkai standard, CLO interdisciplinary khusus, big idea dan essential question, proses backward design, model reka bentuk pembelajaran, model pembelajaran pelajar, kompetensi global 6C, model kerangka 3R, model 3E, pengetahuan baru, kekuatan atau faedah, cabaran dan yang akhir sekali adalah cadangan penambahbaikan. Kami telah memahami dan jelas dengan kandungan RMK terutamanya CLO kedua-dua khusus. Hasil daripada proses merungkai standard sebagaimana yang terpapar, terdapat 4 CLO bagi kursus PIMK 3052 dan 5 CLO bagi EDUP 3033 yang telah dispesifikasikan kepada pengetahuan, kemahiran dan juga kefahaman yang perlu kami kuasai. Dalam proses ini juga terdapat beberapa hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai. Antara hasrat pembelajarannya ialah saya belajar membina kit persembahan berdasarkan DSKP sekolah rendah dan kriteria kejayaan pula ialah saya dapat membina kit persembahan berdasarkan DSKP sekolah rendah. Seterusnya, tanpa membuang masa, marilah kita menelusuri CLO yang menjadi rangsangan terhadap pembentukan big idea kedua-dua khusus. CLO bagi khusus PIMK 3052 iaitu mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi pendidikan Islam di sekolah rendah. Manakala CLO bagi khusus EDUP 3033 ialah membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Maka kedua CLO ini telah membawa kepada terhasilnya big idea iaitu pendidik kompeten menjana kecemerlangan. Sehubungan dengan itu, daripada big idea, beberapa essential question telah dikeluarkan. EQ yang pertama ialah bagaimanakah menjadi pendidik yang kompeten. EQ yang kedua, apakah langkah untuk menjana kecemerlangan. EQ yang ketiga, mengapakah kecemerlangan pendidikan penting. Dan EQ yang keempat, apakah hubungan antara pendidik kompeten dengan pendidikan masa hadapan. Setelah itu, kita akan meneliti proses backward design melalui 3 peringkat utama iaitu yang pertama, mengenal pasti hasil pembelajaran. Kedua, menetapkan bukti hasilan melalui pentaksiran dan yang ketiga ialah perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti menganalisis artikel, memuat naik persembahan video di YouTube, mencipta lirik lagu berdasarkan DSKP sekolah rendah, melukis, membuat kraft, melakukan refleksi dan membina kit persembahan. Pengalaman menjalankan KPPB adalah bertetapan dengan model reka bentuk pembelajaran yang terdiri daripada rakan pembelajaran, pemanfaatan digital, amalan pedagogi dan persekitaran. Sepanjang melaksanakan KPPB ini, kami telah berkolaborasi dengan pensyarah dan juga individu yang berpengalaman bagi memastikan pelaksanaan KPPB menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, pemantapan digital TMK yang diterapkan dalam kandungan bahan pengajaran inovatif yang tersedia ini sangat sesuai dengan pedagogi pendidikan Islam. Seterusnya, penyertaan kami dalam KPPB ini telah membuka peluang kepada kami untuk melibatkan diri serta mewujudkan persekitaran dan perhubungan antara rakan turut serta pensyarah dengan lebih aktif dalam proses pembelajaran kedua-dua kursus ini. Hasil bimbingan daripada pensyarah dan rakan bagi penghasilan bahan inovatif dapat mewujudkan komunikasi antara satu sama lain. Seterusnya ialah model pembelajaran pelajar. Model ini digunakan untuk merancang strategi PDP yang baik, mengetahui keperluan untuk pelajar belajar dan deep learning task. Model ini merangkumi 3 konsep iaitu pertama, perhubungan sama ada antara pelajar dengan pelajar dengan pensyarah yang mengajar atau dengan pensyarah daripada institusi lain. Kedua, aspirasi iaitu pelajar mempunyai sikap bertanggungjawab dan sebagainya.
Ketiga, belajar cara belajar iaitu melalui perbincangan, penyelesaian masalah dan sebagainya. Pelaksanaan aktiviti yang kami lalui telah pun memenuhi konsep model KPPB iaitu ciri-ciri kompetensi global 6C. Bagi kompetensi global 6C terdapat 6 ciri yang telah kami kuasai sepanjang pelaksanaan KPPB itu iaitu sahsiah, kewarganegaraan, komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis. Sebagai contohnya, bertetapan dengan ciri 6C yang pertama iaitu sahsiah, kami telah melaksanakan segala tugasan yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab. Dari segi kolaboratif dan pemikiran kreatif, kami telah bekerjasama dalam menghasilkan kit yang dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Pembinaan dan penghasilan kit ini telah dapat meningkatkan daya kreativiti melalui penghasilan animasi dan aktiviti yang menggabungkan 3 elemen seni iaitu seni visual, muzik dan juga pergerakan. Melalui pelaksanaan bengkel penulisan hot pula, telah menepati kriteria model 6C iaitu kewarganegaraan, kolaboratif dan komunikasi. Seterusnya, model kerangka 3R mewakili 3 konsep utama iaitu rigor, relationship dan relevant. Kami telah mencari bahan yang bersesuaian untuk membina dan mempersembahkan kit persembahan. Pencarian bahan ini adalah bersumberkan laman dan enjin carian yang pelbagai seperti Google Scholar, Dimension AI, blog dan sebagainya. Hasil daripada pemanfaatan digital ini membolehkan kami mencapai tahap mengadaptasi sesuatu yang baru seperti membina bahan pengajaran animasi, penggunaan Padlet yang dibina dengan mengumpulkan poster-poster berkaitan khusus pada satu aplikasi digital untuk memudahkan guru dan murid mengakses nota-nota digital yang berkaitan. Hal ini sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 iaitu literasi teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, kami telah berjaya membuat kit persembahan dan menghasilkan e-book pedagogi seni dalam pendidikan yang dapat memudahkan lagi proses penyebaran maklumat serta dapat digunakan pada bila-bila masa sahaja. Apa yang menarik dalam penghasilan e-book ini adalah hasil daripada carian maklumat yang diperoleh bukan sahaja daripada Google Scholar tetapi juga daripada enjin carian lain seperti Dimension AI dan juga Harzing yang kurang diterokai oleh pelajar masa kini. Hadirin sekalian, model pembelajaran 3E turut diaplikasikan dalam pelaksanaan KPPB ini yang mewakili 3 perkara iaitu pertama, engagement melalui perbincangan antara pelajar dan juga dengan pihak luar melalui perbincangan bengkel dan sebagainya. Kedua, extension iaitu melalui penggunaan YouTube, Google Meet dan lain-lain lagi secara digital. Dan yang ketiga ialah enhancement di mana melalui penggunaan teknologi kami telah membina e-book, Padlet serta bahan animasi digital yang boleh dimanfaatkan oleh guru lain di sekolah rendah. Animasi digital ini dibina sendiri mengikut tema pembelajaran yang dipilih. Ianya boleh digunakan sebagai set induksi serta boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk menarik minat murid dalam proses pengajaran. Selain itu, kami juga telah memperoleh pengalaman membina aplikasi untuk kursus seni dalam pendidikan dengan menggunakan Thunkable yang disertakan dengan pelbagai info dan animasi yang menarik yang dapat menarik minat murid dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Tidak dapat dinafikan pembinaan bahan pengajaran inovatif ini adalah selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang memerlukan kepada kompetensi kritis guru dalam membina dan mencipta sendiri bahan pengajaran yang inovatif. Hadirin sekalian, sehubungan itu, melalui pelaksanaan KPPB ini, kami telah memperoleh beberapa pengetahuan baru seperti penggunaan perisian Dimension AI dan juga Harzing. Pengaplikasian kedua-dua perisian ini memudahkan lagi kami untuk mencari nota-nota yang bersumberkan daripada sumber yang berautoriti sebagai panduan guru-guru dalam usaha menjadi guru inovatif demi memangkin kecemerlangan terutamanya bagi subjek yang berkaitan dengan kursus PIMK 3052 dan EDUP 3033. Hadirin sekalian, daripada pelaksanaan KPPB ini kami telah memperoleh pelbagai faedah. Pertamanya, mewujudkan kolaborasi melalui bengkel dan perkongsian maklumat bersama dengan pihak lain seperti Universiti Sultan Azlan Shah USAS berkaitan KPPB. Kedua ialah pemanfaatan industri revolusi 4.0 di mana kami memanfaatkan konsep dunia digitalisasi dan capaian maklumat di hujung jari melalui penghasilan e-book, animasi digital, Padlet serta aplikasi pengajaran. Seterusnya, melalui penghasilan bahan tersebut juga dapat memupuk nilai keusahawanan yang menjana kewangan. Dan yang terakhir ialah mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif iaitu dengan cara memperoleh maklumat dan ilmu yang bermakna sepanjang hayat yang akan melonjakkan lagi paradigma pemikiran dinamik. Hadirin sekalian, dalam hal ini, sudah semestinya terdapat beberapa cabaran yang kami perlu hadapi antaranya dalam proses penghasilan animasi digital
Ianya agak sukar untuk kami untuk membina di samping hendak menyesuaikannya dengan watak animasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang dipilih. Untuk e-book pula, ia memerlukan kami untuk menjalani proses mengumpul dan meringkaskan nota-nota serta penyusunan maklumat secara teratur supaya dapat memenuhi dan menepati kriteria untuk membantu guru yang inovatif. Di samping itu, kami juga turut berhadapan beberapa masalah dalam menghasilkan bahan pengajaran inovatif apabila kami kekurangan idea yang kreatif untuk menghasilkan bahan yang perlu diselaraskan dengan selera khalayak dan mengandungi nilai estetika dalam persembahan tersebut. Akhir sekali, cabaran yang kami hadapi adalah dalam penggunaan TMK. Kami telah menghadapi masalah seperti dapatan internet yang lemah dan pelbagai lagi masalah teknikal yang menyebabkan penghasilan bahan-bahan digital menjadi sukar. Justru terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang dapat kami kemukakan. Pertama, mengaplikasikan modal kompetensi pembelajaran. Yang kedua, menyertai lebih banyak kursus atau seminar pendidikan bagi menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang KPPB. Ketiga, mengadakan kolaborasi dengan pelbagai pihak terutama yang berpengalaman dalam KPPB. Maka sekian sahaja daripada kami dalam membentangkan KPPB PIMK 3052, Seni dalam Pendidikan dan EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran. Sekian, terima kasih.